Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Dr. Azizah dan juga pembentang kita pada petang ni Cikgu Betty Leong dan juga kepada semua peserta yang ada pada petang ini. Saya tidak ambil masa yang panjang, tapi untuk perkongsian petang ini saya ingin uh, berkongsi satu tajuk, bukan juga tajuk yang luar biasa, tetapi sekadar peringatan kepada kita, iaitu tajuk yang saya panggil sebagai perangkap amalan terbaik. Ataupun dalam bahasa Inggeris ini disebut best practices trap. Kadang-kadang kita terlupa sebenarnya istilah amalan terbaik ini, kalau kita tidak memanfaatkan sebaiknya, dia akan menjadi perangkap yang menyebabkan kita tidak dapat memanfaatkan seoptimumnya. Sebab perkataan amalan terbaik itu sendiri menunjukkan tidak ada amalan yang paling baik, yang lebih baik daripada yang kita dapat itu, yang ataupun yang dikongsikan kepada kita. Sebab itu dia merupakan satu perangkap yang akan ada kalanya boleh memudaratkan kita kalau kita tidak gunakan sepenuhnya. Kita kena faham ya, banyak pengalaman yang saya sendiri terlibat secara langsung melihat amalan terbaik ini kita manfaatkan di sekolah-sekolah dan juga oleh guru-guru kita. Sebagai contohnya, pernah satu ketika dulu kita ada guru pengetua cemerlang. Dari segi pentadbirannya, kita ada pengetua cemerlang di sebuah sekolah itu, yang kita anggap kecemerlangannya itu suatu benda yang bagus. Sebab itu kita hantar pengetua cemerlang ni ke sekolah yang lain, yang underperform school. So kita dapati pengalaman itu mengajar kita sebenarnya pengetua yang cemerlang suatu sekolah itu tidak automatically akan menjadi cemerlang dan boleh merubah sekolah itu daripada underperform kepada perform. Ini yang dikatakan kita terperangkap dengan amalan terbaik itu. Kita menganggap pengetua ataupun guru yang cemerlang di satu tempat, satu sekolah itu, kalau pindah ke sekolah lain, dia akan secara otomatik dia akan juga akan menjadi cemerlang mengurus sekolah itu ataupun menjadi cemerlang untuk memastikan anak murid-muridnya. Tidak semestinya begitu. Yang ini saya nak bincang dan juga saya nak kongsikan pada petang ini, kenapa benda itu tidak berlaku sedemikian. Sebenarnya anggapan bahawa amalan terbaik itu kita boleh ambil secara total, secara keseluruhannya untuk kita apply di tempat kita, ini merupakan suatu pemikiran yang secara tak sedar kita mengatakan bahawa one size fits all. Satu size itu untuk semua. Ini satu pemikiran yang saya rasa tidak begitu tepat, yang perlu kita berhati-hatilah untuk. Okey, kenapa sebenarnya pendekatan one size fits all ini ataupun amalan terbaik ini tidak semestinya akan menjadi amalan terbaik kepada suasana yang baru, untuk sekolah yang baru, sama ada dari segi pengurusan sebagai seorang pengetua ataupun guru besar ataupun sebagai seorang guru. Amalan terbaik seorang guru di tempat lain itu tidak semestinya akan menjadi amalan terbaik di sekolah yang lain itu. Okey, kerana kita kena faham ya, umpamanya kalau kita tengok murid, kita tahu setiap pelajar ataupun murid itu semuanya unik ya. Pelajar-pelajar kita adalah unik. Mana unik? Maknanya setiap pelajar kita itu punya latar belakang yang berbeza, sosioekonomi yang berbeza, keluarga yang berbeza, pengetahuan sedia adanya juga berbeza, yang menyebabkan cara fikirnya berbeza, cara bertindaknya berbeza, dan kadar belajarnya juga berbeza kalau kita tengok begitu ya. So jadi sebab itu kalau kita tengok sekarang ini, apatah lagi dalam cabaran dunia sekarang ni, kita telah diperkenalkan bahawa trend ataupun kecenderungan personalization instruction itu amat penting. Personalization maknanya kita mengambil kira bahawa no one size fits all. Maknanya tidak ada satu kaedah, satu pendekatan yang boleh
susah untuk siap belajar. Sebab itu kita kena mengambil kira personalization. Dan saya nampak perkara ini pun akan terusan nanti, terutamanya semakin mencabar sekarang ini. Kalau ada kesempatan yang lain, saya akan bincangkan bagaimana kita boleh memanfaatkan pendekatan personalization ini. Dalam arti kata yang lain, hubungan antara guru dengan murid itu adalah hubungan yang dari segi instruksinya mesti berlaku personalization. Ini suatu benda yang perlu kita manfaatkan. Sebab itu, amalan terbaik itu kalau kita nak amalkan, insyaAllah saya akan bincang selepas ini, dia mesti dilakukan dengan berhati-hati. Baik, itu kalau di antara murid dengan gurunya. Tetapi kalau kita, sebab itu istilah yang kita gunakan ialah personalization. Ingat, personalization. Maknanya instruction kita. Tapi kalau kita melihat institusi sekolah itu sendiri, hubungan di antara pemimpin sekolah, pengetua atau guru besar dengan sekolahnya. Maknanya sama juga setiap sekolah itu, pengalaman saya kalau kita ada 10.000 buah sekolah di Malaysia ini, setiap sekolah itu walaupun berada dalam daerah yang sama, dia adalah unik. Kenapa dia unik? Sebab sekolah itu kita lihat latar belakang keluarganya berbeza. Budaya sekolah itu berada, lokasi sekolah itu pun berbeza-beza. Kalau kita tengok infrastruktur sekolah itu pun berbeza. Bangunan sekolah berbeza. Keupayaan guru-gurunya berbeza. Bilangan gurunya semuanya berbeza. Jadi perbezaan ini menyebabkan kita melihat setiap sekolah itu adalah unik. Oleh sebab itu apabila pengetua, saya bincangkan contoh yang tadi, apabila pengetua itu cemerlang di sekolah yang asal itu, dipindahkan ke sekolah yang underperform, dia didapati tidak dapat mengangkat, bukan pengetua itu tidak bagus sudah, tapi tidak dapat mengangkat sekolah itu supaya menjadi lebih cemerlang. Kerana pendekatan amalan terbaik di sekolah yang asalnya itu, dia tidak boleh automatically menjadi amalan terbaik di sekolah yang seterusnya. Itu yang dipanggil pendekatan yang one size fit all ini tidak boleh kita gunakan. Selain itu, hubungan di antara pemimpin sekolah, pengetua dengan atau guru besar dengan sekolah, dia mesti berlaku apa yang kita panggil contextualization. Contextualization. Kalau pelajar dengan guru tadi, personalization. Tetapi kalau pengetua, guru besar dengan organisasinya berlaku contextualization. Maksudnya konteks, melihat latar belakang sekolah itu, keunikan sekolah itu, kemudian berdasarkan keunikan sekolah itulah dia boleh menggunakan amalan pengurusan dan juga amalan takbiran yang berbeza-beza untuk sekolah yang berbeza. Kalau sekolah itu kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, kalau kita melakukan SWOT analysis itu di mana dia punya strength, weaknesses, opportunity dan threat itu berdasarkan itu saja kita melakukan scanning sekolah itu, kita akan buat dia punya roadmap yang berbeza-beza untuk setiap sekolah. So, jadi saya punya nasihat kepada semua pihak lah, sama ada pengetua, guru besar, even kepada guru-guru. Amalan terbaik ini bagus, tapi kita mesti tengok konteksnya. Jadi jangan sekali-kali, yang ini saya punya nasihat, jangan sekali-kali kita ambil secara keseluruhan dan kita apply di tempat kita amalan terbaik itu secara keseluruhan. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita melihat dalam amalan terbaik itu bukan melihat secara keseluruhan. Kita tahu di mana latar belakang sekolah itu, kemudian kita tengok apa prinsip-prinsip yang digunakan dalam amalan terbaik itu yang menjadi asas boleh digunakan pakai dalam sekolah kita ataupun untuk pelajar-pelajar kita. Begitu juga dalam personalization. Sebab itu setiap guru dia berbeza-beza kaedahnya bila hadapan dengan murid. Even kita pun setiap tahun kalau kita jadi guru umpamanya, murid tahun ini tak sama dengan murid tahun depan atau murid yang tahun sebelumnya, berbeza-beza. Sebab itu cara kita juga berbeza-beza. Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang sama, dia tidak akan menghasilkan benda yang sama juga dari segi kecemerlangan. Itu satu. Yang kedua, kita mesti ingatnya bila kita amalan terbaik yang digunakan di sekolah yang asal itu, yang di mana-mana amalan terbaik itu berlaku, kerana pengetua, guru besar ataupun guru itu bukan berlaku overnight. Dia mengambil masa untuk dia menghasilkan amalan terbaik itu. So, jadi kenapa mengambil masa untuk melakukan amalan terbaik itu?
Kerana adjustment banyak berlaku. Berdasarkan trial and error, berdasarkan macam-macam pendekatan. Kadang-kadang paling cepat, pengalaman saya, paling cepat dia boleh menghasilkan amalan terbaik itu ialah yang betul foolproof amalan terbaik itu adalah 3 tahun. So dalam masa 3 tahun itulah berlaku banyak adjustment dan sebagainya. Dan saya punya nasihat kepada semua pihak ialah amalan terbaik bagus kita kongsikan, tetapi kita boleh mengamalkannya di konteks yang baru itu dengan berhati-hati. Sebab itu sebenarnya dalam CDL ini, bila saya mencadangkan kita mengadakan perkongsian CDL online ini, saya meminta pengetua, guru besar, guru-guru yang berkongsi itu, kongsi amalan terbaik yang doable, yang praktikal di sekolah kita. Bukan tujuan saya supaya rakan-rakan lain yang mendengar itu terus serta-merta mengamalkan di sekolah dia. Tetapi ada dua benda yang saya minta. Amalan terbaik ini menunjukkan banyak idea-idea baik sekolah kita ini kita boleh kongsikan. Dan kalau kita nak guna, saya mencadangkan balik. Kita tengok prinsipnya dan kita selalu bersoal balas balik dengan orang yang mengamalkannya, apa halangannya, apa cabarannya, dan bagaimana dia memperbaiki dia punya pendekatan itu untuk kita belajar dan kita amal di tempat kita. Yang seterusnya, sebenarnya apabila kita berkongsi macam hari ini, saya dapati dia merangsang kita untuk berfikir pendekatan-pendekatan yang lain. Oh, rupanya dia buat begini, saya akan buat begini. So, jadi tujuan kita perkongsian dalam CDL ini ialah untuk kita bukan sekadar berkongsi prinsip-prinsip yang baik, tetapi juga dia menggalakkan kita supaya merangsang pemikiran kreatif kita, menyelesaikan masalah pengurusan, pentadbiran juga masalah pembelajaran. So, mudah-mudahan perkongsian pada petang ini akan dapat membantu cikgu-cikgu, pemimpin sekolah dan juga guru-guru untuk memanfaatkanlah amalan terbaik ini seoptimumnya dengan cara yang lebih berhemah, dengan cara yang lebih terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.